Mic dia tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, mic yang Ketiga, saya ditemani Datuk KSQ, Datuk Uji dan Timbalan. Ada dua perkara. Pertama tentang apa yang dilaporkan media sebagai 3 individu yang senarai dalam dipanggil terrorist training information yang dikendalikan oleh terrorist training center. Itu Amerika punya sistem lah, bukan kita punya sistem. Baik, latar belakangnya begini ya, dua perkara penting ya. Amerika dia dalam proses untuk mengadakan satu undang-undang berkenaan dengan pencegahan dia panggil pembiayaan antarabangsa Hamas ya. Itu usaha dia lah. Di pihak negara kita sedia maklum bahawa kita ada satu Ops Ihsan. Ini adalah operasi kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza. Jadi ini adalah inisiatif yang kerajaan dokong melibatkan kumpulan NGO. Baik. Jadi sebelum operasi itu kita mulakan, tentunya kita akan membuat semakan supaya tak ada masalah di peringkat bila mereka mengadakan operasi di sana lah. Baik, berdasarkan kepada semakan kita, kesemua NGO yang terlibat dalam operasi ini, rekod keselamatan kita, rekod polis tidak ada yang terlibat dengan isu-isu keganasan. Tak ada clear. Dan NGO yang terlibat itu, mereka individu yang terlibat menganggotai NGO ini lebih kurang 359 daripada 53 kumpulan NGO. Dan jumlah individu yang menggerakkan NGO ini keseluruhannya 359. Jadi kita buat semakan semua sekali. Jadi berdasar pada rekod semakan kita, keselamatan kita, kesemuanya tidak ada dilaporkan sebagai dalam rekod kita yang terlibat dengan sebarang aktiviti keganasan. Ya. Jadi hal yang timbul itu adalah dalam rekod FBI itu yang saya kena tegaskan ini. Jadi dalam penegasan ini penting bagi memastikan bahawa kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, kita ada undang-undang kita dan kita ada agensi yang bertanggungjawab soal keselamatan, dan kita juga punya rekod yang kompeten dalam membuat tapisan, dan itulah status yang perlu saya sebut ya. Baik. Yang kedua adalah saya juga banyak menerima soalan daripada rakan media. Ini berkaitan dengan individu yang bernama Maula Muhammad Amin Hassani yang menyebut yang keluar masuk dalam negara kita dan juga membina pengaruh dia, mendapatkan pengikut dia, didokong kerana dia punya selling point itu adalah dia dalam nasab keturunan Nabi Rasulullah, nasab yang ke-38, dan ini kira keluarga Rasulullah. Jadi saya mengesahkan bahawa dia keluar masuk dan menggunakan pas sosial. Pas sosial, dia berada di sini, dia boleh berada selama 90 hari. Dia masuk, dia keluar. Dia sebenarnya dalam rekod kita, dia adalah warga Algeria dan dia travel dengan menggunakan pasport France, pasport antarabangsa Perancis. Itu adalah Algeria ni dia satu ketika dulu pernah di bawah jajahan Perancis sebagainya. So dia setakat ini ada dua perkara berbangkit untuk rakan-rakan media. Pertama, kalau aktiviti dia
bersifat keagamaan, dan kalau ada elemen pelanggaran terhadap apa-apa juga undang-undang enakmen negeri. Okey, jadi pihak polis kita akan kerjasama dengan pihak berkuasa negeri sebagai otoriti agama dalam bidang kuasa kerajaan negeri untuk kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa agama di peringkat negeri mengambil tindakan yang sesuai lah kalau berlaku dan baik. Dari segi polis, tugas kita memantau, bertanggungjawab dari segi ketenteraman dan keamanan awam. Ketenteraman awam dan juga keamanan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah meneruskan pemantauan. Kalau ada elemen yang menjejas dan mengancam keselamatan dan ketenteraman awam, membabit aktiviti individu ini ataupun pengikutnya, itu di bawah bidang kuasa atau pemantauan polis. Okey. Jadi itu penting untuk saya letakkan premis yang jelas untuk masyarakat memahami berkenaan dengan kedudukan dua perkara. Okey. Ada soalan? Yang isu yang pertama tadi, adakah will you get clarification from the environmental or can you adakah yang tiga individu ni ada tampil dengan polis TDN tu untuk menjelaskan kedudukan mereka, mendapatkan penjelasan? Setakat ni kita cuma kita cuma menerima satu laporan polis. Okey. Bukan oleh tiga individunya, tapi koordinator mereka. Ops Ehsan ni ada koordinator. Jadi koordinator ni apabila nama kita dedah gitu, maka dia membuat laporan polis. Okey, dan polis akan memulakan sesuatu. Ini adakah kali pertama Malaysia masuk dalam FBI punya list US? Kita dengan US ni dari segi kerjasama persahabatan macam juga negara lain. Kadang-kadang ada dalam senarai dia, ada dalam senarai kita. Contohnya kita ada satu kes rakyat Bangladesh, Amin nama dia. Dia terlibat dengan dia panggil apa, yang seksual kanak-kanak. Dia dikendaki dalam senarai Amerika, dia juga dalam senarai kita. Tapi dia dah ditangkap. Dia sedang tunggu untuk kita bicarakan dia. Jadi senarai kita buat, senarai dia pun ada. Contoh. Ya. Ataupun pernah satu ketika kes yang macam melibatkan Roger Ng misalnya. Ya. Dia dikendaki di Amerika untuk dibicarakan, dia juga dalam senarai kita. Jadi itu senarai bersama. Tapi dalam kes ini, mereka ni hanya muncul dalam sistem screening Amerika, tapi bersih dalam rekod kita. So, kita selalu berada dalam situasi itu, kita tengok kes baik. Okey, sebelah sini. So kerajaan akan berbincang dengan FBI mengenai this screening list mereka ni. Kita terus dengan kaedah kita, sistem kita. Yang paling penting kita jaga keamanan dan kedaulatan kita lah. Okey. Itu yang paling penting sekali yang saya nak jelaskan. Ada ya? Yang nombor dua, macam mana kerajaan nak pantau dan macam Kerja pemantauan memang tugas hakiki kita. Pemantauan. Asal pemantauan tu tugas hakiki, proses biasa. Nama pun kementerian bertanggungjawab soal keamanan dan ketenteraman awam. Jadi aspek pemantauan tu akan kita teruskan untuk melihat ada atau tidak elemen yang mungkin mengancam, aktivitinya itu mengancam keselamatan negara misalnya. Okey. Dan kita juga akan tengok apakah bentuk-bentuk aktiviti itu bersifat penyebaran ideologi yang bercanggah dengan undang-undang negara kita. Misalnya banyak aspek pemantauan yang kita lakukan. Ya. Manakala itu dari segi keselamatan, tapi kalau dari segi sebab dia bersifat keagamaan juga, ya, maka ada pengikut dia, ada program dia muncul di banyak tempat. Okey, melibatkan kutipan dana juga, dia kutip duit, nak datang program kena bayar misalnya kan. Dan daripada situ kalau ada yang bersifat keagamaan, dia otoriti agama itu otoriti negeri di mana program aktiviti itu dijalankan. Jadi pihak polis akan bekerjasama dengan pihak otoriti negeri, pihak kerajaan negara. Okey. Betul saja. Ya.
Lebih berdua di bawah dan ada tak polis tunggu laporan ini? Setakat ni belum, dalam semakan. Kami masih dalam buat semakan. Saya sendiri nak tanya soalan ni boleh tak? Ni adalah Maula dengan ada. Pindaan lembaga konstituen dia untuk kewarganegaraan yang tidak sepatutnya katanya kerajaan ada putusan. Saya akan membentangkan kepada Jemaah Menteri pada 8 bulan 3 lah. Jadi kalau kesemuanya diterima, maka pembentangan akan ikut jadual. Tapi kalau ada pindaan dan sebagainya, maknanya kita akan go according to the plan. Tapi di peringkat dia ada tak pindaan daripada cadangan NGO? Kita ambil kira semua. Sebab dalam pembikinan ini, pindaan ini, sesi libat urus itu membabitkan semua. Tokoh-tokoh, individu yang punya kepakaran dalam bidang perlembagaan. Itu saya dekati. Mereka juga datang macam Profesor Syed Barufi. Sohakam saya jumpa. Saya jemput datang ke pejabat saya. Aktivis sosial, Dr. Tini, Chocolate Foundation, semua ataupun Kesuruhjaya kanak-kanak Sohakam, para aktivis ya, Nalini, panjang cenaranya, aktivis muda, pimpinan muda, parti muda, tiga orang datang sejemput ke pejabat untuk berbincang. Semua pandangan itu kita ambil. Pada masa yang sama, kerajaan Sabah kita dapat maklum balas, kerajaan Sarawak maklum balas. Begitu juga ada ahli parlimen, individu-individu yang menulis kepada saya, semua sekali kita dengar pandangan mereka. Dan kemudian kita ambil kira dalam input kita. Itu proses yang kita buat. Sempat dibentangkan Dewan Rakyat Siting kali ini ataupun? Kita harap kita cepat. Tapi itu akan bergantung apabila saya akan kertas kepada Jemaah Menteri pada 8 itu. Alright? Kembali kepada yang itu kan. Ya. So bila mana Indonesia dia tak ada list yang sama, saya tak sama dengan FBI, dia tak ada masalah, tak ada isu apa-apa. Dia tak ada isu apa. Dalam kes ini je, ini kalau dia ada kes lain, saya tak mau cakap lah. Ya? Kalau dia ada kes lain, kes-kes yang tidak berkaitan dengan aktiviti keganasan, terorisme ini, yang itu di luar pengetahuan saya. Okey. Baik, terima kasih.